Alhamdulillah. Alright. Okay, jadi cikgu nak buat kita nak try satu latihan janjang geometri, janjang aritmetik yang minggu lepas tu. Okay, nak uji baliklah awak punya ingatan. Kita buat satu soalan penyelesaian masalah. Okay. So, apa yang awak jawab tadi tu semuanya dah betul. Okay, jadi kita test jawab soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Okey, soalan 1. Encik Tong memesan 1,000 buah buku teks matematik tingkatan 4 untuk dijual di kedai buku miliknya. Dia menjangkakan sebanyak 10 buah buku akan terjual pada hari pertama, 14 hari kedua, 18 hari ketiga dan hari seterusnya dengan kadar yang sama. Okey, apa maklumat yang kita boleh keluarkan daripada situ? Bilangan buku. Apa tu? Bilangan buku. Bilangan buku. Okey Zul, berapa bilangan buku? 1,000. 1,000. 1,000 tu sebenarnya apa? T ke, S ke, apa A ke, D ke? Kita wakilkan. Apa 1,000 tu? Hasil tambah ke, sebutan ke? Tak apa, try je. Yang lain pun boleh jawab. Sebutan. Sebutan. Maksudnya sebutan ke berapa tu 1,000? Kalau dia kata jumlah buku, maksudnya semua hasil daripada hari pertama, kedua, ketiga, betul tak Azul? Maksudnya apa? Sebutan ke hasil tambah? Hasil tambah, hasil tambah. Yes. So, tapi kita tak tahu hari ke berapa dia dapat jual 1,000. Jadi, kita tulis dia sebagai SN lah. Okay, kejap Alright. Okay, so SN, okay, sama dengan 1,000. Okay, so lagi? Apa lagi maklumat? Yang lain? Sebutan Nantikan dalam huruf. Apa Syazmin? Bagus Syazmin nak bersuara. Apa Syazmin? Beza sepunya 4. Beza sepunya 4. Alright, bagus. Alhamdulillah. D sama dengan 4. Lagi? Sebutan pertamanya 10. Bagus. Sebutan pertama sama dengan 10. Okey. So sekarang dia kata, hitung bilangan hari yang diperlukan untuk Encik Tong menjual ke semua buku. So kita nak cari apa ni? bilangan hari. Bilangan hari kita nak wakilkan dengan huruf apa selalu tu? Apa Aida? N. N. Betul. Kita nak cari N dia lah. Maksudnya N yang ni. Okey, maksudnya sampai hari ke berapa? Okey, contoh dia start dengan 10. Okey, lepas tu 14. Lepas tu 18. Lepas tu dot sampai last kali adalah 1,000. Betul? Okey, jadi dia nak tahu hari yang N ni ke berapakah dia boleh dapat habiskan buku ni. Okey, jadi hasil tambah dia, kita boleh wakilkan SN kena lebih daripada 1,000 sebabnya biasa kadang jawapan dia akan bagi perpuluhan lah. Jadi kita kena dapatkan jawapan yang lebih sikit daripada 1,000. Maksudnya kalau contoh hari ke-20 baru dapat jual 999 buku, tak sampai lagi. Jadi kita kena sebab tu kita kena letak tanda lebih besar. Maksudnya lebih besar tu dia kena lebih besar sikit dari nilai tu, tapi kita akan ambil yang paling terhampir. Okay, nanti cikgu tunjuk macam mana. Okay, jadi kita wakilkan SN. Jadi apa rumus SN? Ingat lagi? Ingat. Apa? N per 2 dalam kurungan 2A tambah N tolak 1D. Okay. Apa tu Aida dah tulis besar-besar kat bilik dia tampal kat ni kan Aida kan. Okay, so sama dengan ni lebih besar daripada 1,000. Okey, jadi N adalah yang kita nak cari. Jadi biarkan saja. Yang lain kita wakilkan. 2 darab A. Berapa A kita? 10. Okey, so 2 darab 10 dapat 20 tambah N tolak 1 tak tahu lagi berapa. D kita adalah 4. Lebih besar daripada 1,000. Okey, kemudian okey, yang ni dah tak payah ada sama dengan lah kat sini. SN ni dah.
Okay, jadi 2 ni, dia sebab dia nak darab dengan ni semua, jadi kita bawa dia pergi sini jadi apa? 2000. 2000. Jadi kita kembangkan 20. Okey, tak payah dulu nanti awak confuse. Saya biarkan dalam ni 20 tambah 4 darab N tolak 1 jadi apa? 4N tolak 4. Bagus. 4N tolak 4 lebih besar dari 2000. Alright. Okey, kembangkan 20N lagi. Tambah. 4N kuasa 2. Okey, 4N kuasa 2 lagi. Tolak 4N. Tolak 4N lebih besar daripada 2000. Alright. Okay, kita nak jadikan dia dalam bentuk persamaan am. Okay, bacakan saya. Start daripada N kuasa 2. 4N kuasa 2 Tambah Lagi. 16. Tambah. Tambah 20 tolak 4. Tambah 16N. Lagi. Tolak 2000. Bagus. Tolak 2000 lebih besar dari sifar. Tulis dalam bentuk am. Okay, tekan kalkulator sekarang. Dapat berapa? 20.45. Okey, semua tekan dapat tak? Kalau awak dapat nombor kompleks tu, tekan huruf SD tu. S arrow D. Maksudnya nak tukarkan dia dalam bentuk atas daripada butang DEL yang kali biru delete tu, ada SD tu untuk tukar antara pecahan dan perpuluhan. Okey, so kita akan dapat N lebih besar dari berapa tadi, Aida? 20 point? 45. 45. 45. Okey. Lagi satu, nilai dia N Negatif. negatif. Negatif 24.45. Okey, bagus. Okey, tengok ni kenapa cikgu tulis ni tanda lebih kecil. Okey, ingat lagi tak kita belajar dalam tajuk kuadratik, kalau last sebelum kita faktorkan tanda dia lebih besar, maksudnya kalau lengkung dia macam ni, kalau lebih besar dia akan menjarak macam ni. Ingat tak? Ingat. So kat sini 20, kat sini negatif 24.45, kat sini 20.45. Okey, jadi sebab tu satu kena tanda lebih besar, satu kena tanda lebih kecil. Okey, tapi kalau sebelum kita tekan kalkulator tanda lebih kecil, maka kita akan lorek kat tengah-tengah dan jawapan akan tersepit. N tu terletak di antara negatif 24.45 dengan 20.45. Okey, ni sekadar apa tu refresh balik lah. Okey, jadi sekarang kita nak pilih yang mana? Logik tak N tu negatif? Tak. Logik. Tak. Jadi kita ambil yang ni, tapi bilangan hari takkanlah perpuluhan, sebab tu tadi kita letak tanda lebih besar. Jadi apakah nombor yang lebih besar daripada tu tapi paling hampir? N sama dengan? 21. Okey, bagus. So N sama dengan 21. Maka bila N mencapai 21 hari, buku dia habis 1000 buah. Boleh? Faham? Faham. Alright, okay, kita tengok yang B pula. Hitung kadar peningkatan buku. Apa maksud kadar peningkatan buku yang perlu dijual? Ni huruf apa? A ke D ke C ke S? D. D. Maksudnya dia nak habiskan dalam masa 10 hari, dia kena ada D berapa? Tadi D dia, kalau D dia 4, dia akan habiskan dalam 21 hari. So kita nak kena kira D berapakah yang paling sesuai untuk dia boleh habiskan buku dia dalam masa 10 hari. Okay, so kita letak lagi balik S 10. Okay, so yang ni kita dah tahu nilai lah sebab dia nak 10 hari. Jadi N dia dah jadi 10. Okay, so S 10 sama dengan 1000. Okay, jadi gantikan balik dalam rumus hasil tambah. Jadi 10 per 2 dalam kurungan 2 darab A kita tetap 10 tadi. Tambah 10 tolak 1, 9 yang kita nak kira adalah D. Okay, sama dengan 1000. Okay, first kali yang macam ni kita hilangkan nombor 2 ni. So darab kat sana lah. Yang ni kita kembangkan 10, 20 tambah 9D. Okay, sama dengan 2000. Okay, 20 kali 10, 200. Okay, cikgu buat slow-slow ni sebab ada yang mungkin lemah. Okay, jadi sambil ingat balik, 90D lebih sama dengan sama dengan, alright, 2000.
Okay, so 90D sama dengan 2000 tolak 200 berapa? 1,800. 1,800. Okay, so berapakah D? 20. 20. 20. D sama dengan 20. 20. Maksudnya setiap hari, hari pertama contoh dia jual 10, hari kedua dia kena jual berapa? 20. Hari kedua kena jual 20? 30. Hari kedua dia kena jual 30, hari ketiga dia kena jual 50, barulah dia boleh habiskan buku 1000 buah tu dalam 10 hari. Boleh faham soalan ni Boleh. Alright, okay, Alhamdulillah. Okay, so hari ni kita nak masuk janjang geometri. Okay, kita buka page baru. Sekejap. Okay, yang ni cikgu akan share dalam grup awak. Kok ada yang tadi tak nampak apa cikgu tulis. Alright. Tak nak yang ni. Okay, macam okay. Kenapa dia kecil ya kak? Ya, alamak. Cikgu start balik lah. Alright, okay. So sekarang kita masuk tentang janjang geometri pula. Okay, janjang geometri ni lebih kurang je lah. Basic dia sama macam janjang juga. Dia adalah satu jujukan nombor juga sama. Okay, cuma yang membezakan adalah, nanti kita tengok apa yang bezakan dia. Okay, so tu ada sejarah sikit lah tentang janjang geometri ni. Terdapat satu legenda yang terkenal tentang penciptaan catur. Okay, ramai tak yang pandai main catur? Tak pandai. Tahu. Nak cuba. Tahu. Tak tahu samalah saya pun tak pandai. Okey, Zul. bolehlah belajar-belajar main catur tu. Okey, so dia kata menurut legenda, seorang raja dari India ingin menemui pencipta permainan catur untuk diberi penghargaan kerana telah mencipta satu permainan yang bijak dan menarik. So pencipta catur itu hanya meminta untuk diberikan kepadanya gandum mengikut kiraan seperti berikut. Okey, dekat petak catur tu, papan catur tu dia kata satu butir gandum pada petak pertama. Petak pertama dia suruh letak satu butir gandum. Petak kedua 2 butir gandum. Petak ketiga 4 butir. Petak keempat dan seterusnya. 1, 2, 4. So nampak, awak boleh tengok nampak pola dia. 1, 1, 2, 4. Bla 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 bla. Okey, so sampai petak terakhir. Apabila seluruh papan catur dipenuhi, jumlah gandum yang perlu diberikan kepada pencipta catur itu adalah sebanyak 1.84 darab 10 kuasa 19. Iaitu kira-kira 1.2 tan metrik. Okey, jadi dengan belajar janjang geometri ni, kita tak perlulah nak kira satu-satu, nak letak satu petak berapa. Kita boleh gunakan formula dan kita boleh tahu dah. Petak ke contoh, catur ni semua ada berapa petak? Contoh ada 49 petak. Petak ke 49 berapakah nilai gandum yang kita perlu bagi? Dan hasil tambah ke semua 49 petak tu berapa? Okey, itu yang kita akan belajar dalam janjang geometri. Sama jugalah sebenarnya dengan janjang arithmetic, tapi beza dia adalah, okey, tengok yang kat sini ambil dia punya keyword ni sebab nanti sebelum habis saya akan bagi main satu quiz. Okay, kat quiz tu adalah perkataan-perkataan yang ni yang awak kena faham, okay, supaya dapat bezakan sama ada apa tu dia janjang arithmetic ke dia janjang geometrik. Okay, so janjang geometri ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan mendarabkan. Okay, kalau janjang arithmetic dengan apa? Yang ni mendarab yang tu arithmetic? Tambah. Bagus. Dia menambah kan. Macam tadilah kan. 10 menolak kalau yang sebelum tu. Tapi kalau contoh, okey, tadi 10. Hari kedua dia punya beza punya 4. So jadi tambah 14.
tambah 4 lagi jadi 18. Ini sebenarnya adalah JA. Okay, sebab kita tambah 4, tambah 4. Okay, kalau tolak tu maksudnya kalau kita daripada belakang nak ke depan, kita akan tolak lah. Maksudnya nak tentukan D dia, kita tolak. Okay, kalau nak tentukan T2, T3, kita akan tambahkan A dengan dia punya D. Okay, tapi kalau dekat janjang geometri ni pula, dia mendarabkan. Contoh, macam ni janjang geometri. Daripada 1 nak pergi 2, darab berapa? Darab 2 kan? Okey, lepas tu 2 nak pergi 4, darab 2. Okey, lepas tu darab 2 lagi, dapat berapa? 8. Darab 2 lagi. 16. 16. Okey, dan seterusnya. Okey, 32, 64. Dia akan naik dengan lebih laju berbanding dengan janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik dia tambah je, tambah. Ni dia dia akan melompat lah. Dia macam nampak awal-awal tu nampak macam slow. Nanti awak tengok dah nombor tu ratus terus naik ribu terus naik puluh ribu. Contoh macam tu. Okay, jadi sebab itulah gandum tadi boleh jadi sampai 10 kuasa 19. Alright, okay, so beza dia yang tadi tambah dengan Bezos punya. Yang ini adalah darab dengan nama dia pula adalah nisbah sepunya. So kalau JA, janjang aritmetik, dia tambah dengan D, iaitu tambah dengan beza sepunya. Okay, so kalau untuk JG, kita ada darabkan dia dengan R. R tu adalah nisbah sepunya. Okay, so ingat perkataan ni beza sepunya dengan nisbah sepunya tak sama. Okay, jadi macam mana pula kita nak tentukan nisbah? Tadi kalau ke kanan kita darab, maka ke kiri kita perlu Bahagi. yes, bahagi. Macamlah D tadi, kalau ke kanan nak cari sebutan berikutnya kita tambah dengan beza sepunya, maka daripada belakang nak ke depan balik kita akan tolak dengan D. Okay, kalau yang ni tadi kita dah darab. Okay, jadi kalau macam contoh soalan dia tak bagi atas ni, awak just nak kira R dia, maka awak bahagikanlah TN bahagi dengan TN tolak 1. Maksudnya apa-apa awak ambil, apa-apa sebutan yang awak nak ambil, tapi awak kena bahagi dengan sebutan yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang melekat dengan dia lah. Jangan ambil yang dah bersilang-silang dah berselang tempat. Macam ginilah kalau tu 8 bahagi 4. Okay, ataupun awak boleh juga 16 bahagi 8. So awak akan dapat dia punya R lah. Okay, boleh faham? Jelas tak? Boleh. Okay, so kita tengok contoh 10. Okay, sama ada jujukan berikut ialah JG atau bukan. Okay, so sekarang macam mana nak tahu? Awak kena tekan kalkulator mana-mana T. Tapi kalau nak tentukan, awak kena at least test lah semua yang ada ni. Ni kena bahagi dengan ni kena bahagi dengan ni kena bahagi dengan ni. Baru awak boleh tahu dia betul atau tidak. Okay, try buatkan untuk soalan A. JG ke tak? Nampak tak? Hello? Nampak tak paparan saya? Ke tak Nampak you. Nampak Dah try tak? Dapat tak? Dia punya R. Dapat you. Okay, berapa R dia? 3. 3 you. Okay, so R sama dengan 3. Sama tak? Daripada 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3, adakah R dia sama? Sama. So, kalau sama bermaksud ini adalah satu JG. Okay, try yang kedua. Dapat? So betul. JG ke bukan? Bukan. Bukan. Okay, Iqbal kenapa bukan? R yang pertama berapa? 2. 2. R yang kedua? Hari yang kedua 1.5. 1.5 ataupun 3/2, betul?
Betul. Satu kan? Okay, so R dia tak sama. Okay, maksudnya kalau awak nak tahu, awak jangan test satu je. Kalau nak buktikan, awak kena buktikan semua. Contoh kalau dia bagi 10 nombor, awak kena kira sebanyak 5 kali lah. Okay, jadi dapatlah ni, dua tak sama, maka ini bukan janjang geometri kerana nisbah sepunyanya tidak sama. Okay, alright. Okay, tak apalah yang ni. Okay, kita terus tengok kepada ni. Okay, sekarang rumus. Okay, cikgu sambil ajar, cikgu akan selang-seli dengan janjang aritmetik supaya awak boleh letak dekat otak awak, tak boleh susun betul-betul. Okay, yang ni janjang geometri, ni janjang aritmetik. So, cara belajar sebenarnya awak kena banyak buatkan banding beza. Okay, sebab tu banding beza tu adalah sejenis kebat lah. Maksudnya awak boleh bezakan. Okay, so bila awak belajar awak jangan tengok satu-satu je. So, bila dalam bab yang sama, contoh macam ni, okay, hari tu awak ingat balik. Okay, JJ apa JA apa So, bila awak boleh bezakan, awak boleh banding beza, bermaksud awak dah betul-betul faham topik tu. Kalau awak masih lagi tak nampak lah apa dia punya kaitan antara dua ni, so itu maksudnya awak masih lagi bermasalah. Okay, so kita tengok untuk JA hari tu, apakah rumus kita untuk cari sebutan? Pn sama dengan T2 tolak T1. T2 tolak tu cari beza sepunya. Nak tentukan rumus Tn. A tambah Dia tambah N1D. A tambah N tolak 1D. Betul? Betul. So ni nak tentukan sebutan. Maksud sebutan adalah contoh kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Ni adalah A ataupun T1. Okey, yang ini pula, okey, ni adalah T2. Ini adalah T3, ni adalah T4, ni adalah T5. Okey, itu T itu terms atau sebutan. Maka nak tentukan sebutan ke, contoh nak cari T20, okey, masukkan dalam formula ni. Okey, itu untuk JA. Untuk JG pula, kita punya rumus lain. Okey, JG rumus kita adalah TN sama dengan A. A masih lagi sama, iaitu sebutan pertama. Darab dengan R. R tadi cikgu sebut apa? Nisbah sepunya. Okey, nisbah sepunya. N masih lagi sama, number ataupun bilangan sebutan tu tolak 1. Okay, N tolak 1 ni adalah sebenarnya kuasa untuk R. Okay, dia macam gini. A, R, N tolak 1. Okay, kebanyakan pelajar disilap, dia buat macam ni. A, R, N tolak 1. Yang ni salah. Okay, yang betul adalah N tolak 1 ni dua-dua duduk dekat atas, dia adalah kuasa bagi R, nisbah sepunya tu. Okay, boleh faham formula Jangan confuse, okay, jangan buat silap lah masa buat pengiraan. Okay, jadi soalan kata cari nisbah sepunya dan sebutan kelima bagi janjang geometri. Okay, nisbah sepunya sama juga macam beza sepunya, dia boleh bernilai negatif. Okay, dia boleh bernilai negatif, dia boleh bernilai pecahan, perpuluhan, boleh, tak ada masalah. Okay, macam hari tu kalau kita belajar JA, kalau nisbah sepunya bernilai negatif, maksudnya kita punya jujukan tu daripada besar akan menjadi semakin kecil lah. Okay, jadi kita tengok kalau untuk JG pula macam mana kalau kita dapat nisbah sepunya yang negatif. Okay, tengok contoh 11. Cari nisbah sepunya dan sebutan kelima bagi janjang geometri. Okay, janjang geometri 4, negatif 20. Apa yang nampak dalam jujukan ni? Kali negatif 5. Apa tu? Kali Yang awak nampak tu, tak payah kira. Yang awak nampak dengan mata awak. Apa yang awak nampak? Positif ke negatif? Dia berselang-seli positif negatif. Betul tak? Dalam JA awak tak akan jumpa yang macam ni. Okay, dalam JA awak tak akan jumpa macam ni. Sebab JA kalau dia tambah je lah, tak ada masalah. Kalau JG, okay, sebab nombor positif bahagi nombor negatif, jadi apa? Positif bahagi negatif. Negatif. Kalau negatif bahagi negatif,
Negatif bagi negatif? Positif. Positif. Positif bagi negatif balik, dia akan jadi balik. Sebab tu dia berselang-seli. Okey, boleh faham kenapa nampak nombor ni berselang-seli? Boleh. Okey, so kalau nampak satu jujukkan nombor, bila nombor tu selang-seli positif negatif, bermaksud terus tahu dia punya R mestilah bernilai negatif. Okey, R dia mesti negatif. Kalau R positif, dia tak akan dapat macam tu lah. Okey, jadi bila R dia negatif, dia akan jadi macam ni. So, berapa? R dia negatif berapa ni? Cuba kira. Negatif 20 bahagi 4 berapa? Negatif 5. Okey, negatif 5. Okey, sebab tu bila contoh kat sini kan awak darab dengan negatif 5. Okey, daripada positif awak darab negatif 5, tu yang dapat negatif. Okey, daripada negatif ni pula darab balik dengan negatif 5, tu negatif dengan negatif dapat balik positif. Dekat situlah terhasilnya pola selang-seli. Okey. Kemudian dia nak suruh cari sebutan kelima. Okey, apa rumus cikgu ajar tadi? T5 sama dengan ni rumus ni. A dia berapa? 4. A 4. R dia berapa? Negatif 5. Negatif 5. Okay. N tolak 1? 4. 4. Okay, so tekan kalkulator 4 dalam kurungan bila ada negatif, pastikan ada kurungan. 4 dalam kurungan negatif 5, tutup kurungan kuasa 4. Tekan dapat berapa? 2,500. 2,500. 500. Okey, boleh faham Sama je sebenarnya dengan janjang tu lah. Cuma rumus dia tak sama lah. Okey, kita tengok yang kedua. Cari nisbah sepunya dan sebutan ketujuh. Okey, first cari nisbah sepunya. Tolong cikgu cari. Okey, apa nisbah sepunya? Jangan tengok jawapan lah kat sini. Awak kira sendiri. R dia apa? Okay, kalau dah soalan macam ni awak tak payah nak test semua tau. Awak ambil 2 cukup sebab soalan ni dah confirm dia adalah JG. Jadi tak payahlah awak nak test R dia semua Awak je ambil T2 bahagi T1 dah dapat jawapan. Okay, dia mesti akan konsisten lah. Okay, dapat berapa R? 1/3. 1/3. Okay, A apa soalan ni? 2. Okay, so semua orang bacakan cikgu rumus untuk sebutan ke-7. T7 sama dengan 7 sama dengan 2. Dukungan 1/3. 7 tu 1/3 kuasa 7/6. 6. Okay, tekan kalkulator. Pecahan, so tolong letak dalam kurungan. Berapa dapat? 2.743. 2/79. Okey, jangan bagi dalam pecahan. Edna, kalau dapat perpuluhan panjang sangat, tolong tukar jadi pecahan. 729. Alright, okay. So 2/79. Okay, cikgu nak ingatkan ni pun umum lah. Maksudnya untuk matematik tambahan ataupun sebenarnya matematik pun nak selamat jawapan tu letak dalam bentuk pecahan. Okay, sebab kalkulator ni kan boleh ubah. So awak tekan USD tu dia boleh tukarkan jawapan awak. Nak kalau yang perpuluhan dia banyak, nanti awak punya jawapan akan jadi tak tepat. Okay, jadi tolong gunakan pecahan lah. Alright, lebih selamat. Okay, dah. Settle yang tu. Sekarang, tengok soalan ni. Cari bilangan sebutan dalam janjang geometri. Okay, apa maksud dia ni? Cari bilangan sebutan. Maksudnya dia nak suruh kita cari apa? N. Dia nak suruh kita cari N. N yang mana? N yang sini ke? N yang sini ke? N yang sini? N yang mana? Yang belakang. Yang belakang. So dia nak suruh kita cari ada berapa sebutan sebenarnya dalam ni. Dia ni sebenarnya N ke berapa? Tu maksud dia soalan ni. Okey, jadi kita guna juga rumus yang sama sebab masih melibatkan sebutan. Ini belum lagi masuk hasil tambah
Okay, jadi rumus sebutan kita apa? Tn sama dengan AR N tolak N 1. tolak 1. Tolak 1. Okey, apakah A kita, apakah R kita? Negatif. Negatif 25/3. Betul, R kita awak rasa positif ke negatif? Negatif. Pola dia kan, kita boleh nampak dia. Okey, so berapa R? Negatif 1/5. 5. Okey, semua orang dapat negatif 1/5? Dapat. Okey, so sekarang kita dah tahu yang last sekali ni, T yang kita tak tahu berapa ni, T N dia ke berapa kita tak tahu, tapi kita tahu nilai dia 1/937. Okey, ataupun saya tulis dalam ni lah, Tn sama dengan 1/9375 sama dengan ARN tolak 1. Okey, so negatif 25/3. R kita adalah negatif 1/5 kuasa N tolak 1. Okey. Sekarang nampak macam serabut lah cikgu, ada N kuasa pula. Inilah kemahiran awak nanti, kemahiran indeks awak sebelum ni. Okey, so apa yang kita perlu buat? First kali yang nak mudah, apa yang kita boleh alihkan dulu? Negatif 25/3. Negatif 25/3 kat sana darab. Kita bawa pergi sana jadi? Bahagi. Bahagi. Okey, bahagikan. Okey, berapa? Negatif 1/78125. Okey, negatif 1/78 125. 78 1/5. Okey, bagus. Sama dengan negatif 1/5 kuasa N tolak 1. Okey, 78125 ni, okey, sekarang kita tengok yang dalam ni negatif 1/5. Lepas tu dia ada kuasa. Boleh tak kita nak jadikan 78125 ni nombor 5? Kita tengok dia 5 kuasa berapa dapat 78125 tu? 7. 7. 7. Macam mana nak tekan kalkulator? Okey, tu tengok buku ke apa? Macam mana tekan kalkulator kalau nak dapat tu? Punca kuasa. Apa Zul? Punca kuasa. Tekan punca kuasa. Tekan punca kuasa berapa? 5. Tekan punca kuasa 5. Betul? Semua tak tekan punca kuasa 5 bagi negatif 1/78125? Macam mana nak tekan punca kuasa 5? Tahu tak? Tahu. Shift punca kuasa tu. Okay, try tekan. Dapat tak? Cikgu pun tak try lagi ni tekan. Try tekan. 1/78125. Ya ke dapat tu Zul? 78125. Shift punca kuasa je 5/78125. Punca kuasa 5. Sekejap. Zul tekan punca kuasa. Macam mana Zul boleh dapat tekan punca kuasa 5 Zul? Boleh ke dapat tu? Tak dapat lah. Tak dapat. Tak dapat. Macam mana cara tu? Negatif 1. Sekejap cikgu tak ingat. Tekan kalkulator macam mana. Dah dapat tu. Sekejap 1/5 darab negatif 1/5. Sebab saya cikgu gunakan log untuk yang ni.
Okay, tak apa. Nanti kita tengok balik yang ni macam mana saya nak tekan kalkulator. Cikgu pun terlepas pandang tadi yang pasal penjaalan ni. Okay, tak apa. Nanti kita, dia sebenarnya boleh guna kaedah cuba jaya lah. Maksudnya awak tekan 5 tu sampai berapa kali baru dapat 7, 8, 1, 2, 5 kan? Ya, darat 5, darat 5, darat 5, darat 5, darat 5. So, awak tekan 5, janganlah ambil negatif tu, abaikan dulu. 1 per pun abaikan dulu. Awak tekan 5, darat 5, lepas tu darat 5, darat 5, darat 5, darat 5. Berapa kali darat 5, awak akan dapat 7, 8, 1, 2, 5, awak akan dapat 7 kali lah. Okay, tapi sebenarnya ada cara dia. Nanti cikgu tunjukkan sebab cikgu ni, kalau buat kalkulator ni memang tak berapa suka guna kalkulator ya. Okay, Cikgu. Ya. Ada orang tulis dekat chat ni, dia kata log 5 dalam kurungan 78125. Log 5. Siapa tu Izzat? Kenapa Izzat tak nak bercakap? Okay, log 5. Log 5 untuk kalkulator yang boleh tekan log 5 yang tak boleh tak dapat lah. Okay, betul. Bagus. Log 5. Tapi macam 5 tu okay, sebab kita nak dapatkan nombor 5, jadi kita tekan log 5, 78125. Okay. Okay, terima kasih Izzat Omad Rosa. Okay. Okay, yang lain boleh tekan tak? Log 5, tapi kalkulator, saya tak tahu kalau 570 EX boleh tak? Yang bukan kelas Swiss tu, ada boleh tekan log 5 tak? Yang biasa dengan kalkulator. Saya rasa dia ada log je. Dia tak boleh masuk log 2 ke log 3 kan? Kalau kalkulator putih ni boleh masuk. Cikgu mana log 5-nya? Amirul pakai kalkulator yang mana? 570 EX kelas Swiss. Kelas Swiss. Awak nampak tak perkataan log sebelah LN tu, sebelah lon ada log. Okay, tapi awak tekanlah 5. Maksudnya dekat kalkulator letak nombor 5. Okay, lepas tu letak nombor 781. Dekat asas tu letak nombor 5. Sebab kalau tak silap saya, kalkulator biasa cuma boleh kira sampai log asas 10 je. Kalau kalkulator ni boleh masuk apa-apa log asas. Okay, satu kelebihan kelas Swiss lah. Kalau siapa yang kalkulator dah rosak ke, memang nak beli kalkulator, awak cari yang colour putih ni. Okay, so kita teruskan. Dapat, Amirul dapat tekan? Dia ada perpuluhan banyak-banyak. Tak ada. Awak tekan log, tekan perkataan log tu, lepas tu masukkan 5 kat bawah, dekat atas tu letak 78125. Jangan letak 1 per. Ambil 78125 je dulu. Kita nak ambil nombor bawah je. Dapat? Macam ni tadi log 5. Lepas tu atas. Lepas tu dekat atas tu tekan 78125. Okay. Dapat? Tanya lepas kelas lah. Yalah lepas kelas nanti. Okay, so sekarang kita tak settle lagi 7 sama dengan N tolak 1. Sekarang dia nak cari N. Jadi 7 sama dengan N tolak 1. Maka N sama dengan 7 tambah 1. N sama dengan 8. Okay? Jadi bilangan sebutan dalam janjang ni sebenarnya 1 per 9375 ni duduk pada T8. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Nanti sampai ada satu soalan yang perlukan log, nanti saya tunjuk awak macam mana nak gunakan. Alright. Okay. Kemudian yang ni pun sama. Okay, tak apa. Kita pergi yang ni dulu. Kita pergi kepada ni ada gunakan log. Alright. Okay, bagus. Okay, tengok soalan ni. Sebuah stadium terbuka mempunyai 20 buah kerusi, contoh 13 pada baris pertama. Lepas habis ni saya bagi rehat 3 minit, lepas tu baru kita masuk hasil tambah. Bilangan kerusi baris berikutnya adalah 1/2 kali bilangan kerusi pada baris sebelumnya. Apa maksud dia? Baris pertama adalah A adalah 20. Okay, kemudian dia kata bilangan kerusi baris berikutnya. Okay, ni baris pertama dia lah. Saya lukiskan. Okay, baris pertama ada 20 kerusi. Okay, baris berikutnya bertambah 1/2 kali bilangan kerusi pada baris sebelumnya. Berapa tu kalau 1/2 kali? 1/2 tu berapa? 1/2 ke? 1/2. Setengah berapa? 1.5. 1.5. Okey, bagus. Maksudnya R dia sama dengan 1.5.
So 20 darab 1.5 dapat berapa baris kedua? 30. 30. Okay, so dia berterusan darabkan dengan R dia sama dengan 1.5. So dia kata hitung bilangan maksimum kerusi yang terdapat pada baris ke-10. Okay, so tengoklah ni dia dapat nisbah punya dia 1.5. So jujukkan dia macam ni lah. Okay, darab 1.5 dapat 30, darab 1.5 lagi dapat 45. So dia nak suruh kira bilangan kerusi yang terdapat pada baris ke-10. Okay, adalah berapa? Jadi gantikan dalam Pn sama dengan A, R, N tolak 1. So A dia adalah 20, okay, R dia adalah 1.5. So sebab dia nak kata baris ke-10, jadi N tolak 1 dapat 9. Dapat jawapan 768.9. Tapi dia kata bilangan maksimum kerusi yang terdapat. Maksudnya paling banyak boleh berapa, jadi awak kena jangan jadikan 769 lah. Maksudnya 768.9 dia boleh muat. Kalau 7, kejap ni jawapan dia 768.9. So awak nak pilih 768 ke awak nak pilih 769? 768. Okay, kenapa Aida? Sebab lagi satu tu pun dah cukup. Jadi Lagi satu baru 0.9 dia tak cukup. Maksudnya kalau awak masuk dia akan sendat dia kursi yang lain semua jatuh awak kalau tolak. Jadi dia tak cukup. Maksimum dia boleh masuk 768 lah. Kerusi mana ada 0.9 kerusi kan. Okay, boleh faham Ni bukan konsep bunda. Tapi ni konsep awak kena fikir dengan logik. Okay, nampak? Azhari, Nur Hakim? Nampak cikgu. Alright, okay. Okay, kita tengok yang kedua pula. Soalan dia kata, baris yang mana mempunyai sekurang-kurangnya 505 buah kerusi. Maksudnya baris yang mana? Bila dia nak tanya baris mana tu, maksudnya kita nak tentukan T ke nak tentukan N? N. N, bagus. Okey, nak tentukan N. Okey, jadi dia kata baris yang mana. Jadi masih lagi guna rumus yang sama. A dia 20. Okey, dia punya R 1.5. Baris yang mana kita tak tahu. So N tolak 1. Dia kata mempunyai apa tadi ayat dia? Sekurang-kurangnya 505. Apa maksud sekurang-kurangnya? Awak ada sekurang-kurangnya RM3. Maksudnya awak ada berapa ringgit? Paling sikit. Paling minimum 505. Paling minimum 505. Maksudnya kena lebih besar. Betul tak, Syazmin? Betul. So kalau awak ada, saya kata paling sikit duit awak ada RM5. Maksudnya awak mungkin ada 5, awak ada 6, 7, 8 dan seterusnya. Sebab tu kena letak simbol lebih besar sama dengan. Okay, kena lebih besar sama dengan sebab dia kata, apa ni ayat dia tadi? Sekurang-kurangnya 505. Maksudnya 505 tu masuk ke tak masuk? masuk. Masuk. Okey, sebab tu ada tanda lebih besar sama dengan. Ni penting Kalau contoh dia kata lebih dari 505. So, tak boleh guna tanda ni. Kena lebih besar sahaja. Tak ada tanda sama dengan. Okey, jadi sekarang cikgu nak ajar macam mana kita nak gunakan log untuk menyelesaikan masalah ni. Okey, kenapa kita gunakan log? Okey, nanti cikgu tunjuk. Okey, so sekarang ni settlekan dululah 20 dekat sini. Bawa bahagikan kat sebelah sini. Okey, kemudian kita tengok. Kita dah dapat macam ni. 1.5 dalam kurungan N tolak 1 lebih besar sama dengan, ni dapat perpuluhan jadi dia tinggalkan dulu dalam pecahan 20. Sekarang bila awak jumpa soalan yang ada kuasa huruf. Indeks dia ni huruf. Awak kena gunakan bantuan log asas 10. Log asas 10 tu log je lah. Biasa dia tulis dengan perkataan log. Ni log yang paling basic. Log asas 10. Jadi kenapa? Sebab itu je cara nak settlekan. Daripada awak buat macam kira-kira tadi nak teka-teka tu. Ini adalah cara yang paling selamat. Jadi bila awak belajar log, ingat tak belajar log Cikgu Ahmad ajar kalau nak turunkan kuasa ni boleh turun kat depan kan? Betul tak? Ni boleh turun kat depan. So disebabkan kita nak turun kuasa ni ke bawah, kita kena tambah log kat sini. Jadi N tolak 1. Tambah log di kedua-dua belah. Kena berlaku adil Tambah dua-dua belah. Log 1.5. Lebih besar sama dengan log juga. Tulis log je, tak payah tulis log asas 10 pun tak apa. Kita boleh faham. Kalau asas lain kena tulis log 2, log 3. Tapi kalau log 10, tulis log sahaja.
Okay, kita tak guna log lain. Kenapa? Sebab kalkulator, nak kalkulator yang biasa tu, dia hanya menyelesaikan masalah untuk log biasa. Okay, kalau kalkulator kelas Swiss ni, log berapa-berapa nak masuk pun tak ada masalah. Okay, setakat ni yang step yang cikgu tulis ni boleh faham tak macam mana nak turunkan n tolak 1 tu semua? Boleh. Aizah seorang boleh, yang lain boleh? Boleh. Okay, boleh. Okay. So ingat, letakkan log di kedua-dua belah. Letak log di kedua-dua belah. So bila ada log, baru kita boleh turunkan. Tak ada log, n tolak 1 ni, selagi tu dia tersangkut dekat atas. Okay, selagi tak ada log, dia tak boleh nak turun. Okay, jadi kita dah dapat macam ni, kita tinggalkan n tolak 1 lebih besar sama dengan, okay, log sini darab, bawa pergi sini jadi bahagi. Log 5 sifar 5 per 20 bahagi dengan log 1.5. Okay, tekan kalkulator sekarang. Kalau kalkulator awak tak ada log biasa tu, awak just dekat asas tu tulis nombor 10, log 10. Okay, so log 10, 505 per 20. Okay, tekan bahagi, log 10, 1.5. Okay, dapat berapa? 7.96. Okay, yang lain dapat? Okay, so Baik. n tolak 1 lebih besar daripada sama dengan 7.96. Tak payah banyak-banyak nombor lah sebab last pun sebab nak cari n kan. Tak payah perlukan perpuluhan pun. Okay, jadi tolak 1 pergi sini jadi tambah. Jadi n lebih besar daripada 8.96. Jadi baris ke, okay, sebab soalan dia kata baris ke berapa punya sekurang-kurangnya 8 buah kerusi. Jadi kalau lebih besar ni kita ambil nombor yang paling hampir, n sama dengan 9. Maka baris ke 9 mempunyai sekurang-kurangnya 505 buah kerusi. Okay, boleh faham tak penggunaan log dalam ni? Boleh. Okay, boleh. Alright. Log 10. Ada soalan? Cikgu buka dulu soalan sebelum cikgu masuk bagi rehat. Okay, satu lagi. Sebelum cikgu nak bagi rehat. Cuba awak tekan kalkulator awak. Log 10 0.7. Try tekan. Log 10. Okay, dalam kurungan tu 0.7. Dapat apa? Negatif 0.5. Negatif 0.15. Okay. So, ingat. Cikgu nak awak ingat. Cikgu nak awak ingat betul-betul. Kalau log yang kurang bagi nombor yang kurang daripada 1. Syarifah, matikan mic kejap. Okay. Log bagi nombor yang kurang daripada 1. Maksudnya perpuluhan lah. Sifar 0.3 ke, sifar 0.9. Awak akan dapat nilai log tu negatif. So, kenapa kalau negatif cikgu? Okay. Bila melibatkan ketaksamaan. Ni ketaksamaan ni awak kena sangat-sangat alert. Bila ada tanda ketaksamaan, kalau kita bahagi dengan tanda negatif, apa yang terjadi pada tanda ketaksamaan tu? Kena terbalikkan. Yes, kena terbalikkan. Okey, contoh. N tolak 1 log sifar 0.9. Sifar 0.9 tu lebih kecil ke lebih besar daripada 1? Lebih kecil. Okey, contoh kat sini saya ada macam gini. Okey, sekarang disebabkan awak nak bawa log sifar 0.9 ni kat sebelah sini, maka automatik tanda ni awak dah tahu sifar 0.9 ni bawah dia 1, maka log dia akan jadi negatif, maka tanda ni terus ubah jadi yang ni. Faham tak? Faham. Tanda ni ubah macam ni. Okey, log 3 bahagi log sifar 0.9. Okey, yang lain buat macam biasa. Tanda ni je berubah. Kalau log yang awak nak bawa sebelah kiri tu adalah kecil dari 1. Yang ni kena ingat sebab pelajar saya kalau sampai SEM pun benda ni nampak kecil tapi kena selalu ingatkan sebab simbol dan orang kadang tak perasan pun log tu bernilai negatif. Melainkan awak dah tekan kalkulator baru awak nampak. Tapi biasa awak tak tekan kalkulator, awak terus bawa je. Macam tadi kan kita tak tekan kalkulator pun 1.5 log berapa, kita terus bawa je dia pergi ke sini, betul tak? Betul. So maksudnya awak akan ignore benda tu, awak tak perasan bahawa benda tu negatif. Okey, tapi bila cikgu dah cakap kalau awak nak benda yang awak nak bawa yang log je log. Okey. Sebab kalau benda negatif awak dah nampak depan mata. Sekarang log 0.9 awak pun tak tahu apa nilai. Sebab tu cikgu kata kalau log tu bagi nombor yang lebih kecil dari 1,
pastikan bila bawa di sebelah kanan, tukarkan tanda ketaksamaan. Kalau lebih kecil jadi lebih besar jadi lebih kecil. Okay, take note yang tu tolong salinlah kat mana-mana. Memang dia tak akan tulis sekarang kat dalam buku. Alright? Okay, so setakat ni ada soalan. Sekarang 3 minit. Saya bagi rehat 5 minit boleh? Boleh. Boleh. Alright. Okay, lepas ni kita akan masuk hasil tambah dengan ketak terhinggaan. Okay, bolehlah pergi toilet ke apa-apa dulu. Cikgu nak tanya tadi. Ya. Tadi awak nak tekan kalkulator. Awak nak share Ya. screen ke? Ya. Ya, Amirul. Ya, Amirul. Saya Awak dah nak balik tunjuk kan? saya. Tak boleh. Mana saya nampak muka awak, saya tak nampak je kalkulator. Okay, dah Tunjuk balik dah. kalkulator. Okay, awak nampak tak butang Kan? LN sebelah dia ada lock tu? Okay, awak tekan lock. Dah. Okay, awak tekan automatik awak benda dia punya cursor tu terus keluar dekat yang kecil kat bawah tu kan? So awak tekan 5, dah tekan 5. Cikgu dia salah tekan. Mana ni? Dia tekan apa? Saya tak nampak. Dia tekan lock belah kiri. Bukanlah salah lock. Mana ni? Salah lock lah. Aida betul kan? Saya tak nampak lah. Nampak tak butang on? Sebelah Mana ni? X saya tu. Lock dekat bahagian belah kanan baris nombor 3. Kanan. Baris nombor 3. Yo. Sebelah X. Betul. Tu, 2, Ni. 3. Ni. Yang tu lock. Tu. Ya. Ni? Apa ni? Yang ni Itulah lock. Ni. Awak nampak dia Ada tulis lock. macam gini lah. Lock, lepas tu dia ada kotak kecil, lepas tu dia ada kotak besar tu. Oh, okay, nampak. Tu ada 10 okay, atas tu. Atas dia ada 10 kuasa, yes. Tekan lock 5, 78125. Baik, Aida nampak. Cepat lah. Asal mahal ke? Kau tekan. Aida, tengok apa lagi soalan lagi. Reset. Nampak lah soalan kau tekan. Mana ni? Ni tolong. Saya tak nampak sebab kat laptop saya. Kat phone saya boleh besar-besar kan. Mana ni? Dah lock. Lepas tu tekan lock. Lepas tu tulis 5. Dah. Lepas tu tekan yang tu ni. sabar. Tekan anak. Benda tu. Dia blur. Itu sebelum Kenapa komputer. Balik semula tekan on. Balik semula. Ayah tekan shift. Jangan tekan shift. Lah. Okay. 5. Tekan. Tak nampak ke sini dia sikit? Saya dah besarkan, lupa saya boleh pinkan awak. Okay. 5. Tekan 78125. 7. Dapatlah tu. Dapat. Awak jangan salah-salah tekan kau ni. Okay, sama. Okay, 3 minit lagi.
Okey, dah masuk semua? Boleh sambung balik? Boleh. Boleh. Amirul, dah boleh tekan kalkulator? Dah. Okey. Risha, awak ke yang asyik terkeluar termasuk tadi? Tak? Awak ke? Tak Siapa seorang lagi tadi saya nampak macam keluar termasuk. Takut ada problem dengan line ni. Okey, tak apa. Alright. Okey. Jangan tekan shift alpha. Okey, so sekarang kita tengok hasil tambah pula. Okey, yang tadi kita dah belajar T untuk terms. Terms itu sebutan. Okey. Dan sama juga macam janjang aritmetik. Kalau kita nak dapatkan satu sebutan, kita just tolakkan hasil tambah. Okey. Contoh ingat lagi tak cikgu ada tunjuk hari tu? Contoh kita ada nombor, okey kita ambil janjang aritmetik lah. Janjang geometri. 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8, 8 darab 2, 16, 16 darab 2, 32. Okey, cikgu ambil 5 dulu. Okey, so 2 ni sebenarnya apa? Kita punya? R. 2 yang cikgu buat arrow tu. Kita punya A. Okey. Nama lain bagi A, T1. Okey. Yang 4 ni apa? T2. Okey. Macam mana nak dapat T2 ni? A darab dengan? T1. T2. A darab dengan T1. A darab dengan apa nak dapat T2? Darab dengan R. Okey, bagus. Yang ni, okey, ni kan dia darab R, dia jadi dia ni. Okey, yang ni darab R, dia akan jadi dia ni. Okey, jadi yang ni adalah T3. Apa pula T3? T3 adalah AR berapa? R darab berapa kali? 2. 2, bagus. Yang ni? T4. D4 R darab berapa kali? 3. So boleh nampak pola dia tak? Apa? Boleh. Nampak. ARN tolak 1. Tu yang tadi rumus tu lah. Okay, so TN sama dengan ARN tolak 1. Maksudnya kalau T yang kita cari adalah T3, kita akan guna AR2 untuk T3. Okay, 3, yang ni 2. Kalau sini 11, AR berapa? 10. 10. Kalau T100, AR berapa? 99. 99. Okey, itu cikgu nak tunjuk pasal kaitan antara T dengan AR lah. Okay, macam mana dia boleh terbitkan rumus T tu. Okey, kemudian kita nak tengok apa tu? Kila. Okey. So sekarang daripada jujukan ni, okey, kita nak masuk pasal hasil tambah. Okey, 99. Okey. Suara cikgu macam tersangkut-sangkut ke? Tak. Tak. Okey. Kenapa ada orang yang jawab setelah 1 minit cikgu tanya? Lag ke? Oh, lag. Okey. Tak apalah. Alright. Okey. So macam ni. Katalah cikgu nak cari T. Ni T berapa ni? 32 ni? 1, 2, 3, 4, 5. T berapa? 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Betul? 6. Okey, jadi rumus dia, okey, ada satu rumus. Kita boleh tahu sebutan tu berapa nilai dia dengan menolak SN tolak 1. Ni kita ada belajar yang lepas. Ingat tak? Sama juga. Kita boleh guna untuk janjang geometri. Okey, contoh, saya nak tahu apakah nilai T6. Okey, saya boleh dapat tahu T6 tu dengan S adalah apa? Hasil? Tambah. Oh, hasil tambah. Hasil tambah 6 sebutan yang pertama, tolak hasil tambah N tolak 1, 6 tolak 1, 5. Okey, sebab apa? Contoh saya tambahkan ke 5 ni, ke 6 ni. Okey. Lepas tu,
Saya tolak dengan hasil tambah yang alamak. Saya tolak dengan hasil tambah yang 5 ni pula. Okey, boleh tak saya dapat yang ni? Boleh. Okey. So rumus dia nak dapat satu. Okey, dia sebab rumus ni kenapa ada banyak rumus cikgu? Tadi TN, yang ni okey. Ikut kepada soalan. Kalau soalan bagi awak nilai A, soalan bagi nilai R, okey awak gunalah TN sama dengan AR and tolak 1. Tapi tiba-tiba soalan tu tak ada bagi apa-apa A, tak ada bagi apa-apa R. Dia cuma bagi hasil tambah je. Lepas tu dia nak suruh awak tentukan sebutan. So, rumus ini akan membantu awak. Faham tak? Kenapa ada banyak-banyak rumus? Faham. Okay. So rumus ni akan diberilah masa periksa, tak ada masalah pun, bukan nak suruh awak hafal. Cuma awak nak kena tahu di mana awak nak guna rumus tu, waktu bila awak nak kena guna. Okay, so kalau soalan tu tak ada bagi jujukan, tak ada bagi nilai A, tak ada bagi nilai R, tiba-tiba dia kata, okay, hasil tambah 6 sebutan pertama adalah 210 dan hasil tambah 5 sebutan pertama adalah 155. Tentukan nilai sebutan yang ke-6. Jadi awak bolehlah terus 210 tolak 155, awak dapatlah itu adalah awak punya T6. Faham tak? Kalau soalan yang macam tu lah. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang kita nak tengok rumus untuk hasil tambah. Sini. Mana rumus hasil tambah dia tiba-tiba dah keluar macam ni. Okey. Kita ada 2 rumus untuk hasil tambah. Okey, kalau untuk JG ni. Rumus dia sama je tapi awak tengok kedudukan dia tak sama. Yang saya petakkan tu apa beza atas dengan bawah ni? Nombor 1 dengan nombor 2 apa beza? Tengok betul-betul. Apa beza nombor 1 dengan nombor 2 rumus tu? Nombor 1 tu Kedudukan A. kurang daripada 1. Kedudukan R. kedudukan R. Okey, kedudukan R. Maksudnya jika R lebih kecil daripada 1, okey, maksudnya lebih kecil dari 1, R dia perpuluhan lah. Okey, kita gunakan rumus nombor 1. Sebab kalau tak nanti akan dapat negatif kat sini. Takkanlah R nak tolak 1. Tadi kan saya kata kalau R tu perpuluhan nak tolak 1, kalau kita guna rumus nombor 2, kita akan dapat benda aladi negatif. Jadi tak boleh pakai. Okey, jadi kita kena gunakan rumus mengikut kesesuaian keadaan. Tengok nilai R. Jika nilai R kita 0.25, kita nak guna rumus 1 ke rumus 2? Rumus 1. Okey, kita guna rumus 1. Kalau nilai R kita negatif 3.5. Apa ni, siapa Izzati Wahidah nak guna yang mana? Negatif 3.5. Guna 1. Okey, sebab negatif 3.5 adalah nombor negatif, so lebih kecil daripada sifar, lebih kecil dari 1 lah. Okey, kalau saya punya R adalah 1/2. Hakimi nak guna yang mana? Hakimi dah tak ada. Akilah Soleha nak guna yang mana? 1/2 R. 2 cikgu, 2 cikgu. Di rumus rumus 1 ke rumus 2? Hakimi. Rumus 2 cikgu. Tu rumus 2. Sebab R dia lebih besar dari 1. Okey, jadi rumus ni tak ada masalah. Okey, cuma R tak boleh sama dengan 1. Kenapa R tak boleh sama dengan 1? Nanti penyebut sifar. Penyebut dia jadi sifar. Okey, betul. 1 tolak 1 akan jadi sifar sebab apa-apa nombor yang dibagi dengan sifar dia akan jadi apa? Dia akan jadi maths error kan? Okey, satu lagi saya nak tanya awak, logik tak kalau R tu 1? Okey, nombor 2. Darab R 1, 2. Darab R 1, 2. Darab R 1, 2. Logik tak ni dapat janjang? Tak. Ni bukanlah ni nombor yang berulang sebab itulah R tu tak boleh 1. Okey?
Dia boleh kecil, boleh negatif, boleh apa-apa nombor yang dia nak pecahan tu, whatever. Tapi bukan 1. Okay. Dah, tu kita dah habis untuk rumus. Rumus hasil tambah. Tapi kita nak tengok macam mana cara kita nak kira. Okay. Diberi suatu siri geometri satu. Okay, suatu siri geometri tu kalau dia dah bagi nombor, dia boleh kata suatu janjang geometri ke suatu siri, sama je lah 1, 5, 25 tambah 125 tambah 625. Okay, kalau dia tulis dalam bentuk tambah-tambah ni, nama dia ialah siri geometri. Kalau dia tulis dalam bentuk koma, itu adalah janjang geometri. Sama je lah benda tu. Okay, so dia kata diberi suatu siri geometri 1 tambah 5 tambah 25 tambah bla 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 bla. Okay, cari hasil tambah 10 sebutan pertama. Okay, first kita kena tentukan R untuk tahu rumus apa kita nak guna. Okay, apakah R untuk siri geometri ni? 5. R dia 5. Okay, A dia apa? 1. Okay, A dia 1. Okay, so rumus kita tadi, okay, Sn, okay, sebab dia nak hasil tambah sama dengan dia nak hasil tambah 10 sebutan pertama. Maka kita terus tulis S10 sama dengan nak guna rumus apa tadi? 1 ke 2? R dia 5. 2. Rumus 2 sebab lebih besar dia 1. Okay, so S10 sama dengan A Rn tolak 1. Kalau rumus 1, 1 tolak Rn. Okay, bawah pun R tolak 1. Kalau rumus 1, 1 tolak R. Terbalik saja macam tu. Okay, so A ni adalah 1. Okay, dalam kurungan R dia tadi 5. N dia adalah kuasa 10 tolak 1. Okay, tengok rumus ni tak nak awak terconfuse. Kejap, tengok sama-sama. Pn sama dengan A R N tolak 1. Sn sama dengan A dalam kurungan R N tolak 1 per R tolak 1. Saya ambil satu je lah rumus. Apa beza yang ini dengan ni? Kedudukan negatif 1. Kedudukan negatif 1. Yang atas tu N tolak 1 duduk dekat atas R. Maksudnya dia jadi kuasa R. Tapi yang bawah ni R kuasa N sahaja. Lepas tu tolak 1 tu dah duduk kat bawah. Faham tak? Faham. Faham Okay, so jangan tersilap rumus lah. Jangan tersilap awak terus tulis 10 tolak 1 kat atas ni. Salah. Tu kalau untuk sebutan. Kalau untuk hasil tambah, tolak 1 ni dekat bawah. Okay, per dengan R kita tadi. 5 tolak 1. Okay, tolong saya kira. 5 kuasa 10 tolak 1. Tekan 5 kuasa. Okay, lepas tu bahagikan dengan 4. 5 tolak 1 tu 4. Dapat tak 244? Ni 1406. Dapat. Okay, dapat. Alright. Yang lain ni dapat tak? Saya dengar suara Aida macam saya ajar Aida tuition seorang je. Dapat. Dapat. Malas nak buka mic kejap buka, kejap tutup Okay lah, tak apalah. Yang penting awak faham. Okay, dan kedua, cari nilai N dengan keadaan Sn. Okay, ni dia dah bagi hasil tambah tapi dia tak tahu hasil tambah sebutan ke berapa. Okay, jadi kita guna juga rumus yang sama. Okay, okay, saya tunjukkanlah sebab memang kalau janjang geometri kita akan gunakan log. Okay, jadi Sn sama dengan 3906. Okay, so R dia samalah tadi kan. R kita adalah 5, jadi kita guna rumus nombor 1. Okay, 1, 5 kuasa N tolak 1 per 5 tolak 1 sama dengan 39 sifar 6. Okay, buka kurungan yang atas ni. 5 kuasa N tolak 1 sama dengan 5 tolak 1, 4. Darabkan dengan 3906, kita dapat 15,624. Okay, tolak 1, bawa dia pergi sini jadi tambah 1. 5 kuasa N sama dengan 15,625. Okay, cikgu ajar tadi kalau ada kuasa huruf, apa yang kita perlu buat? Kita perlukan bantuan siapa? Log. Log asas. Log asas? 10. Tulis log siap-siap. Log sebelah kiri, log sebelah kanan.
N boleh turun. Okay, bila ada lock je N dapat bantuan. Okay, so lock ni macam bomba lah. Orang duduk nak bunuh diri atas pokok, ada bomba datang, okay dia boleh turun kat situ. Okay, turun dengan tangga. Okay, sekarang N lock 5. Lock 5, lebih dari 1 ke? Lock ni akan memberi jawapan positif ke negatif? Lock 5. Positif. Okay, positif. Oh, tapi yang ni tak apa sebab tanda sama dengan. So, tak perlu nak buat apa-apa lah. Kalau tanda ke tak samaan, baru kita kena alert bab tu. Okay, jadi N dekat sini, bawa sini lock 5, bawa sini jadi bahagi. So, tekanlah kalkulator lock 15. Afif, terus tekan kalkulator dapat tak? Bahagi lock 5. So, dapat berapa? Okay, kalau kalkulator awak tu, awak kena tekan log asal 10 tau, Afif. Okay. Sebab dia, kalau kalkulator biasa tak payah tekan. Dia dah terus automatik je. Okay, dapat tak jawapan 6? Dapat. Okay, bagus. Dapat. Alright, ini adalah rumus untuk hasil tambah. Dah kira ke? Dah ada kira ke? Saya dah main flip je ni. Awak ada put text kan? Okay. Okay, nak tengok satu lagi contoh tak? Ke dah tak boleh masuk lah? Dah. Boleh. Dah tepu. Syazal dah tepu Puasa-puasa katnya kan hari Isnin. Lepas tu tak boleh dah. Otak dah tak boleh fikir. Okay, kita bagi satu contoh lah. Siapa yang boleh tengok sebab awak perlukan contoh Okay, contoh 15. Sebuah syarikat produk kesihatan telah merancang satu strategi pemasaran. Setiap ahli perlu mempromosikan produk keluaran syarikat dengan mendapatkan 2 orang ahli bawah. Okay, so seorang kena cari 2 ahli. Okay, dan orang yang kedua kena cari 2. So dia akan berkembang macam tu. Okay, tunjukkan bahawa bilangan ahli bagi setiap tahap adalah suatu janjang geometri. Macam mana nak buktikan dia adalah janjang geometri? Wujudnya nilai apa? R ke D? R. So kita tulis dulu. Baris pertama. Tahap 1 berapa orang? 1. Tahap 2? 2. Tahap 3? 4. Tahap 8. 8. Okey. So tengok. Sama tak? 2 bahagi 1? Sama tak dengan 4 bahagi 2? Sama tak dengan 8 bahagi 4? Sama. Okey, sama dengan 2. Maka ini adalah JG. Okey, dia adalah janjang geometri. Awak kena bahagikan, tulis sama dengan macam tu untuk menunjukkan nilai dia sama. Kalau tak sama, awak buat tanda tak sama. Okey, kalau sama, then okey. Maksudnya dia adalah JG. Okey, kemudian jika terdapat 9 tahap dalam suatu strategi pemasaran. 9 tahap, maksudnya apa? T9 ke S9? T9. T9 dalam satu strategi pemasaran, cari jumlah ahli. Jumlah ahli. Nak cari apa? S ke T? S. Yes. Okay. So dia kata ada 9 tahap. Okay. Maksudnya ada T dia, ada baris dia ada 9. Okay. Cari jumlah ahli kita. Okay. Jadi T9 tadi, bukan T9 lah sebenarnya N9. Kita ada N9. Okay. N kita adalah 9. Okay. So dia kata dia nak suruh cari. Okay. Tadi kan kita punya ni 1, 2, 4, 8. Dot sampai dekat sini adalah T yang ke-9. Ni T1, 2, 3, 4. Lepas tu yang lain kita tak tahu. Jadi dia nak suruh kira jumlah. Maksudnya dia nak kira S9. Okay, sekarang R kita tadi 2. Maka A kita tadi 1. Maka nak guna rumus 1 ke rumus 2? 2. Rumus 2. Okay, tolong saya bacakan rumus. Okay, bacakan rumus. S9 sama dengan 1. 1. A dia 1. Okay, 1 dalam kurungan. Aisyah Alia, tolong saya. 2 kuasa 9. Tolak Okay, 2 kuasa 9 tolak 1 per ada 2 tolak 1. Okay, per 1 lah. So sama dengan berapa? Kira 2 kuasa 9 tolak 1. 2 kuasa 9.
Okay, dapat? 511. Okay, so dapat 511. So 511 orang akan ada ni kat tahap ke-9. Okay, ada 511 orang. Boleh faham? Boleh. Boleh ke? Okay dah, kita dah sampai ke hujung. Last sekali. Ni yang paling simple. Paling simple bagus, sebaik paling simple. Nanti untuk next, minggu depan cuti sekolah kan? Hai ke? Okay, tak apa. Minggu depan cuti sekolah. Untuk penyelesaian masalah ni saya rasa saya tak. Tengok kalau sempat tu kita tengok. Kalau tak sempat tak apalah awak try buat. Sebab basic semua ni awak dah dapat dah. Okay, so sekarang S infinity. Apa maksud infinity? Tak Infinity. terkira. Tak terhingga. Tak terhingga. Okay, so rumus untuk S infinity. Kalau soalan dia kata cari hasil tambah ke tak terhinggaan. Okay, kalau soalan akan sebut tak terhingga. Okay, jadi kita tak guna rumus Sn yang AR N tolak 1 per N tolak 1, R tolak 1, kita tak guna yang tu. Kita akan guna rumus ni, S infinity. Okay, yang ni tak ada masalah. Dia punya R lebih kecil ke lebih besar dari 1 pun kita akan gunakan rumus yang sama ni. A per 1 tolak R. Okay, jadi rumus ni lebih simple lah. Cuma nak tahu A dengan R je. Okay, jadi hasil tambah ni contoh dia bagi A dia sama dengan 45. Okay, R dia sama dengan 9 per 45, 1 per 5. Okay, so masuk dia S infinity sama dengan A dia 45 per 1 tolak 1 per 5. Kita dapat 4 per 5. Okay, so jawapan ni 56 1 per 4. Okay, ni kalau soalan mention ke tak terhinggaan, so kita akan gunakan formula ini sahaja. Jangan guna formula SN tadi. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, salah satu contoh soalan yang melibatkan tak terhinggaan adalah ni. Yang ni selalu juga keluar. Pernah dengar perkataan perpuluhan jadi semula? Perpuluhan jadi semula. Pernah dengar? Jadi semula. Tak. Lalu dengar semula jadi kan? Betul. Ni jadi semula. Awak rasa apa jadi semula ni? Jadi Nampak tak apa yang jadi pada perpuluhan ni? Berulang. Perpuluhan dia berulang. Okey. Soalan boleh keluar macam ni. Dia boleh tulis macam ni. So awak nampak dia berulang. Dia berulang dekat nombor apa? 63. 63. Cara lain soalan ni ditulis macam ni. Sifar perpuluhan 563. Dia buat titik dekat atas ni. Apa maksud tu? Sifar perpuluhan 5 dekat titik tu kita akan ulang. 63, 63, 63, bla 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 bla. Kalau macam tu. Okay, kalau soalan kata sifar perpuluhan 2, 7, 3, 4, 5. Dia letak titik dekat 3, 4, 5. So dia akan jadi apa? Sifar perpuluhan 2, 7, 3, 4, 5, 3. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Macam tu. Faham? Maksudnya titik dekat atas ni melambangkan nombor tu yang akan berulang banyak kali. Okey, ini nama dia perpuluhan jadi semula ataupun kadang-kadang dia guna perkataan perpuluhan berulang atau mungkin dia tak guna pun perkataan apa-apa tapi awak boleh nampak pola perpuluhan, nombor perpuluhan tu berulang-ulang. Okey, jadi macam mana cara nak selesaikan masalah macam ini? Dia nak suruh ungkapkan perpuluhan ni dalam pecahan. Okey, sebenarnya awak tak payah guna kalkulator pun awak dah boleh menggunakan formula janjang geometri untuk ni hasil tambah S ke tak terhinggaan A per 1 tolak R. Kita boleh selesaikan nak tukar dia ni kepada pecahan. Okay, macam mana cara dia? First kali kita asingkan. Okay, sifar perpuluhan 5, 6 ni dah last beliakkan sikit mata, jangan tidur. Okay, dah last dah ni. Okay, 5, 6, 3, 6, 3. Okay, jadi A kita ambil yang tadi tak terlibat dengan perpuluhan berulang. So, yang tak terlibat adalah sifar perpuluhan 5. Okay. Sifar perpuluhan 5. Okay, jadi dia tulis, kalau dia nak tulis balik dekat dalam dia punya ni, macam gini bentuk dia. Nampak tak? Dia tulis sifar 0.5 tambah sifar 0.063 tambah
Okey, tempat yang ada yang tadi kat sini semua dijadikan sifar pula. Sifar perpuluhan, sifar ni 1, 2, 3. Lepas tu baru dia masuk 6, 3. Lepas tu dia ulang balik macam gitu. Okey, boleh nampak tak macam mana cara dia pecah, dia cerakinkan nombor ni daripada nombor ni? Boleh. Okey. So, yang ketak terhinggaan tu sebenarnya yang bermula daripada sini. Dia tak terlibat. Dia ni adalah dia punya A. Okey, jadi kita keluarkan dulu A tu 0.5 kita jadikan 1/2. Okey, yang ni S infinity ni dekat sinilah baru kita gunakan dia. Okey, rumus S infinity tadi sama dengan A per 1 tolak R. Okey, A yang asal tadi, okey ni kita 0.5 kita tak nak namakan A lah, kita namakan dia sebagai sebutan yang terasing lah. Kita asingkan dia sebab A untuk soalan ni adalah dia ni 0.063 sebab dia yang duduk dalam jujukan ni, jujukan yang berulang ni. Faham tak? Kita tak boleh ambil 0.5 ni jadi A. Sebab kita tengah nak kira yang special case ni je, yang perpuluhan ulang-ulang ni. Faham? Faham. Okay, so kita ambil A yang pertama ni. Okay, sifar perpuluhan sifar 63 per 1 tolak R. Macam mana nak cari R? Bahagikan dia ni dengan dia ni. Sifar point sifar 63 bahagi dengan sifar point sifar 63. Dapat berapa? Dapat? Sifar point? Sifar perpuluhan sifar 1. Okey, sifar perpuluhan sifar 1. So, kita Hakimi tekankan kalkulator cikgu untuk yang ni. Okey, dapat apa Kimi? Siapa-siapa yang lain yang dah tekan? Dapat berapa dalam bentuk pecahan? 7/110. Alright, bagus. 7/110. Ini yang nombor ini sahaja. Okey, untuk yang nombor depan tadi yang kita asing, kita tambahkan 1/2 tambah 7/110. 1/2 ni apa? 0.5 tadilah yang kita dah ketepikan ni. Masa awal-awal tadi kita dah ketepikan dia. Okey, 0.5 ni kita ketepikan. Okay, dan last kita kena tambahkan dia balik dengan yang ni, yang S infinity. So kita dapat 31/55. Okay, boleh faham tak yang ni? S infinity ni? Boleh. Boleh ke? Okay, alright. So boleh, tak ada masalah untuk soalan ni. Okay, nanti awak try lah buat-buatkan latihan. Hitung dengan sebutan. Sekejap, ada tak soalan S infinity kat sana? Yang lain dah senyap dah ni? Yang belakang-belakang, Syazmin ada lagi ke dah hilang? Ada. Ada, baik ada. Okey, kita buat ni satu ni. Sandi. 4.818181. Okey, 4.818181. Okey, apa yang cikgu kena buat mula-mula cerakinkan dia macam mana? 4 tambah 0.81. Okey, bagus. Lagi? Tambah? 0.0081. Okey, dah lah. Tak payahlah yang lain tu. Yang penting dapat 2. Okey, so kita asingkan 4 tambah. Okey, 0.81. 0.81 ni kita kena selesaikan. Apakah A dia? Apakah R dia? A dia apa? 0.81. R dia apa? Berapa R? 1/100. Dalam perpuluhan 0.01 betul? Okey, Betul. 0.01. Okey, jadi rumus kita S infinity sama dengan A per 1 tolak R. Apa A? Sifar 0.81 per 1 tolak sifar 0.01. Boleh? Dapat tak yang ni? Dapat. Ni untuk S infinity. Okey, sekarang tekan kalkulator yang ni. Dapat berapa nilai?
Kalau ada bahagi tu, lepas tu kena ni buat kurungan. Okay, dapat apa? 53/11. Ya ke? Saya macam dapat lain. 53/11. Saya dapat 9/11 ke saya salah tekan? Saya dapat sama dengan cikgu. Saya Okey. 9/11. Okey. Kita tekan balik. 0.81 bahagi dalam kurungan 1 tolak 1 tolak 0.01. Dapat 9/11. Aida? Dapat. Dapat. Okey, dapat Okey, so 9/11. So 4 tambah 9/11 berapa? 53/11. Okey, 53/11. Okey, so soalan ni H/11. Jadi H kita sama dengan 53. Boleh? Faham tak? Faham. Okey.